الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kasih lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir, sosok pimpinan Masjid Al-Hasanah. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan selamanya mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya pagi ini dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12 seperti mana yang dibacakan oleh Tuan Imam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna was sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita gambaran bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa bila mana mereka duduk di padang mahsyar kelak ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lalu firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimun. Alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang berdosa ni. Allah SWT beritahu gitu, bahawa keadaan orang berdosa di besok di padang mahsyar pun sudah mengerikan. Sudah dalam keadaan yang cukup menakutkan. Ini tuan-tuan, belum cerita masuk neraka lagi tuan-tuan. Belum cerita mizan, belum cerita titian sirat, belum itu. Baru duduk di padang mahsyar baru. Tu pun kata Allah SWT, kalau kau dapat tengoklah wahai Muhammad. Ngerinya keadaannya, takutnya keadaan orang berdosa itu. Lalu kata Allah SWT, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mana berdiri di padang mahsyar. Allahu akbar. Orang kafir ni tuan-tuan, orang berdosa ni besok depan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, mereka tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka yakin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak ada persediaan langsung untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala kerana mereka yakin mereka dulu ni hidup ketika mana mereka hidup di atas dunia lagi. Mereka tidak pernah mengakui Allah SWT itu Tuhan mereka. Mereka yakin mereka kembali menghadap Allah SWT dalam keadaan mereka sendiri tidak ada pengetahuan bahawa suatu hari nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah SWT dan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan ketika mana mereka hidup. Sebab itulah tuan-tuan, mereka tunduk hina di hadapan Allah SWT. Dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2 firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu, muka orang-orang kafir pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata ulama tafsir, ayat ni tuan-tuan nak beritahu kita bahawa mereka yang tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni adalah orang-orang yang tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana hidup. Orang-orang yang hidupnya sombong, takabur, tuan-tuan, kerana mereka merasakan mereka tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka. Sebab itulah mereka hidup sombong, mereka tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Khasyiah ni kata ulama tafsir, bukan sekadar mereka rasa hina, bukan sekadar mereka rasa takut, sebab terlampau takut tuan-tuan, sampaikan sendi-sendi mereka juga gagal berfungsi. Mana besok nak berdiri depan Allah Subhanahu wa taala pun tak mampu tuan, sebab terlampau takut. Tuan-tuan, mereka yakin mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan disoal, akan dihisap depan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah SWT akan panggil segala saksi-saksi untuk menjadi saksi kepada mereka. Dan lebih malang lagi saksi yang dipanggil adalah terdiri daripada anggota tubuh badan mereka sendiri. Firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami tutup, kami kunci mulut-mulut. Tuan-tuan, mulut manusia ni tuan-tuan, kalau tak dikunci depan Allah SWT besok dia menipu je tuan. Dah lah hidup atas dunia ni tuan-tuan, daripada celik mata sampai nak tidur tu, bohong je tuan. Kadang cakap 10 tu seboleh tak boleh percaya tuan, bohong je. Ni kalau tak ditutup depan Allah SWT, kalau tak dikunci, memang depan Allah SWT besok boleh bohong. Lalu kata Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Kami jadikan tangan-tangan mereka boleh berkata-kata. Tuan-tuan, kita ni besok nak lari mana depan Allah SWT? Tangan bercakap kan? Bayangkanlah. Tangan kata aku dululah yang ambil duit rasuah. Aku dululah yang ambil hak orang. Aku dululah yang zalim pada orang. Aku dululah yang pukul orang. Aku dululah yang sign projek runding terus. Contoh. Maka contoh. Tangan kata-kata. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki juga menjadi saksi. Kaki besok bercakap juga. Kaki kata aku dululah yang bawa dia pergi kelab dangdut. Aku dululah yang bawa dia pergi kelab malam. Pergi berzina. Pergi berjudi. Pergi minum arak. Pergi mancing kolam udang. Marah pula kalau mancing kolam udang. Bukan marah mancing kolam udang. Tapi marah tu pasal mancing sampai tak semayang. Itu masalah. Nah, kaki besok jadi saksi tu kan. Beritahu. Bima kanu ya'sibun. Dengan apa yang telah mereka lakukan ketika mana mereka hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan, bukan sekadar tu saja. Malah dalam surah Al-Zalzalah ayat 4. Firman Allah SWT, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan pada hari itu, makna pada hari kiamat, bumi pun menceritakan kabar berita ni. Makna besok, bumi pun bercakap, beritahu apa yang kita buat di atas ketika mana kita hidup. Sebab tu tuan-tuan, antara nama lain kiamat ini dipanggil Al-Yawmat Taghabun. Hari yang mana dibongkar segala dosa-dosa. Hari yang mana akan dikeluarkan, ditunjukkan segala aib-aib itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita buka kitab bertemu dengan janji Allah, tulisan Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, jilid pertama tuan-tuan, bab 1 di awal lagi sudah diceritakan bahawa ada manusia besok di padang mahsyar, mereka minta supaya terus ditempat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dihisap di hadapan, jangan dihisap tuan-tuan. Sebab mereka bimbang, mereka malu bila mana aib segala aib dan dosa mereka dipersembahkan di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Lalu sebut minta, ya Allah, masuk ajalah dalam neraka ya Allah. Malu aku. Sedangkan dia ni orang yang hebat atas muka bumi lagi. Orang yang nampak beragama, nampak warak, nampak alim, nampak berkaliber. Terselah kepimpinan, disanjung orang. Tentang jenis anak buah ramai, penyokong ramai. Jadi kalau jumpa tu kan, orang salam tu cium tangan sampai siku lah tuan. Oh, main-main tu nak jaga bos punya bodek tuan. Mak, sedangkan dia berdosa depan Allah SWT, besok minta tempat dalam neraka tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sebab itulah mereka tunduk hina di hadapan Allah SWT dalam keadaan amat ketakutan. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Nampak muka tak malu tuan. Besok di padang mahsyar mereka mengaku Allah SWT itu Tuhan mereka. Sedangkan ketika mana mereka hidup makin, mereka nak mengaku Allah SWT itu Tuhan pun mereka malu. Kadang-kadang nak pakai baju nampak beragama pun malu. Takut orang kata dia kolot. Tu yang bila bersihin tu tak ada, alhamdulillah ada, excuse me. Main tu. Tak ada, alhamdulillah. Tapi depan Allah SWT besok, Rabbana, wahai Tuhan kami. Apa mereka kata? Absarna, kami dah lihat. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat bagaimana neraka dibentangkan di hadapannya. Kata Nabi SAW, neraka di besok ditarik menggunakan 70,000 rantai. Dan setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Bila mana neraka dibentangkan di hadapan mereka, mereka nampak dah bagaimana azab yang menanti mereka. Mereka nampak dah bagaimana keadaan neraka itu sendiri, apinya sabung menyambung. Dan mereka nampak dah tempat yang mereka nak tuju.
Lalu mereka berkata, Rabbana absarna, kami dah lihat. Wa sami'na, kami dah dengar. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar bagaimana api itu menggelegak. Tuan-tuan, api menggelegak. Allah SWT perintahkan neraka ni dipanaskan sehingga api itu menggelegak. Kita ni tuan-tuan tak biasa dengar api menggelegak. Kita biasa dengar air menggelegak. Nak dengar api menggelegak ni, tuan-tuan kena turun ke kawah-kawah gunung berapi yang aktif. Macam mana? Discovery Channel, and National Geographic, geng-geng saintis tu lah, buat kajian kan, turun kat kawah-kawah gunung berapi yang aktif, barulah boleh nampak macam mana api itu menggelegak. Boleh dengar bunyi api menggelegak. Cuma kita ni tak biasa dengan kawah gunung berapi ni tuan-tuan. Pasal label kita ni kawah gulai kambing tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Kami dah lihat dan kami dah dengar. Lalu mereka minta dengan Allah SWT, farji'na ya Allah, farji'na. Kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami. Nak kembali ke mana? Mereka minta supaya dikembalikan ke dunia. Sebab mereka ingat dunia ni ada lagi. Lalu mereka minta nak kembali ke dunia. Marilah balikkan aku balik ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami nak beramal salih ya Allah. Entah, dulu bagi hidup 70 tahun, 80 tahun semayang tidak, puasa tidak, apa pun tidak. Tiba-tiba depan Allah SWT, mereka nampak dah neraka. Mereka dengar dah bagaimana api itu menggelegak. Lalu mereka minta kepada Allah SWT nak balik ke dunia, nak beramal salih. Balikkan kami ke dunia ya Allah. Kami tak nak dah buat benda lain. Bawa teksi tak nak, basuh kereta pun tak nak, main futsal tak nak, pergi mancing tak nak, pergi pasar tak nak, apa pun tak nak ya Allah. Kami nak balik dunia ni. Kami nak semayang, kami nak mengaji je, kami nak puasa je, tidur pun tak nak. Kalau terpaksa pun baru tidur. Tidak, tak ada nak semayang, nak mengaji, nak itu je tentu. Ya Allah, kami nak buat. Kami nak beramal soleh. Inna muqinun, sebab kami dah yakin. Tak yakin apa? Tuan-tuan neraka depan mata. Takkan tak yakin lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu Allah SWT rakamkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa nak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tur ayat 13 hingga ayat 16. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yud'una ilan nari jahannam da'a. Pada hari mereka, yakni bakal ahli neraka, ditolak untuk masuk ke dalam neraka jahanam dengan tolakan yang sekeras-keras tolakan. Tuan-tuan, biasa kita dengar ahli neraka ni kena seret nak masuk dalam neraka. Tapi yang kali ni Allah telah beritahu kita kena tolak masuk dalam neraka. Apa makna tuan-tuan? Makna tuan-tuan, besok nak masuk neraka ni, puak-puak ni kena paksa baru boleh masuk. Kalau tidak mampu tak masuk tuan-tuan. Yalah tuan-tuan, nak masuk dalam api, siapa dia pergi sukarela nak masuk dalam api. Kita kalau bawa motor pun tuan-tuan, kalau hujan berhenti pun flyover tuan-tuan. Kan? Hujan berhenti tuan-tuan, tak jalan. Orang rumah telefon, bang, abang kat mana bang? Tadi kata nak balik rumah, tak sampai rumah. Hujan ya, bapak elobek tu. Tak boleh jalan gitu. Tak nampak jalan, tunggulah kejap. Kata. Mak, kalau redah pun paling tidak basah, paling teruk demam. Air pun kita tak redah. Ini kan pula api nak masuk gitu-gitu. Tak ada tuan-tuan. Kalau tak dipaksa, mampu tak masuk. Lepas tu kata Allah SWT, yauma yud'una ilan nari jahannam da'a. Pada hari, mereka ditolak untuk masuk dalam neraka Allah SWT dengan tolakan yang sekuat-kuat tolakan. Siapa yang tolak? Malaikat yang jaga neraka tolak bapak ni. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hadzin narul lati kuntum biha tukazibun. Itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan. Allah Taala beritahu bapak ni tu depan kau tu neraka, tu yang dulu yang kau tak percaya. Dusta-dusta dia makna tipu lah tuan. Mana duduk atas dunia marin tak percaya tuan-tuan ada syurga, ada neraka, tak percaya. Hari kiamat pun dia tak percaya dalil. Oh, tak semayang. Semayang tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah tidak, apa pun tidak. Kita tengok. Orang puasa dia tak puasa, sadir dia muka dia makan, minum air tepi jalan. Bodoh. Tapi bila raya dia lebih pada orang ni. Kan, baju Melayu 2 pasang celaka tidak. Bukan marah ni nasihat. Kita kata marilah kita pergi masjid. Marilah kita banyakkan amal. Cari pahala. Besok kalau kau tak banyak pahala, besok susah kau. Besok kalau kau balik banyak dosa, jumpa Allah SWT besok. Kau kena bakar dalam neraka, kau tak takut neraka. Dia kata neraka, tak neraka. Itu kau yang pasal. Kubur masing-masing. Kau jaga kubur kau sudah. Aku jaga kubur aku. Jangan sibuk pasal orang. Jaga kubur kau sudah. Lagipun kalau ada ramai-ramai masuk surga, siapa nak masuk neraka? Ada tuan-tuan, Melayu Bangang ni ramai tuan-tuan. Jenis melawak tak masal. Betul, saya cakap pasal saya jumpa lah.
Tu siapa yang dia cakap? Dia kata besok kau dah tahu dah kau berdosa kan? Kau pesan dengan bini kau, masa kau mati besok, pakaikan kapan yang buruk-buruk, yang uduh-uduh, yang lusuh-lusuh. Jadi bila lepas ke bumi, muka nangkir datang nak tanya, tengok ni kan kapan lama dia kata. Jadi mayat ni dah tanya, tak payah tanya dah. Dia ingat malaikat bangang macam dia. Tuan. Ada tuan. Ni kata Allah SWT, hazin narul lati kuntum biha tukadzibun. Tu dia neraka yang dulu kau tak percaya. Ayat ni kata ulama tafsir sengaja Allah SWT sebut depan ahli neraka untuk nak sakitkan hati ahli neraka. Tahu dah apa-apa ni nak masuk neraka dah, dia tahu dah dia nak kena masuk neraka. Tapi Allah SWT saja sakitkan hati dia. Contoh kan, contoh bila dah tua usuk, bila sakit-sakit pergi hospital. Bila hospital tahu penyakit, doktor pun beritahu lah ni kos dia nak kena rawatan dia, dah kos dia banyak ni, banyak ni, banyak ni. Tengok-tengok bil bapak banyak. Kan menong dia pencen tak ada. Duit pun tak apa nak ada, duduk menong kat lobi, tengok mikirkan nak bayar mahal. Jumpa pula kawan, kita dengan kawan. Ingatkan kawan nak support dia, kawan kutuk dia balik padan muka kau. Mari ada kedai WSP semua kau buat keluar. Sinar lah, Citra lah, Silau lah, semua kau sebat. Kerajaan tak bagi kau menyalak. Dah tak ada duit kan padan muka. Ni contoh tuan, jangan marah contoh. Nampak? Kan dah tak ada duit kan. Badan sakit, hati pun sakit. Contoh itulah tuan. Kan? Sengaja Allah SWT beritahu. Kemudian Allah Taala sambung lagi, afasirun haza am antum la tubsirun. Adakah yang kamu nampak depan mata tu, makna neraka tu, adakah itu sihir? Saja Sultan Allah SWT perli buat ni. Pasal apa? Dulu bila kita ajak beriman pada Allah SWT, datangnya nabi-nabi rasul-rasul alaihi salam, tuan bawa risalah Allah SWT. Ajak mereka beriman pada Allah SWT. Tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Marilah kita mentauhidkan Allah SWT. Lalu ditunjukkan mukjizat nak mengatakan mereka dipesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mereka kata? Sihir. Kan Nabi Musa AS dengan tongkat mukjizat dilemparkan tongkat menjadi ular lalu menelan keseluruhan ular-ular milik ahli sihir Firaun. Apa mereka kata? Oh, sihir musuh lagi hebat daripada ahli sihir Firaun. Nabi Isa AS menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata sihir. Sampaikan Nabi Isa AS dan pesan pada kaum ni. Dalam surah As-Saf ayat 6. Selepas aku ni, akan datang seorang Nabi macam aku juga. Namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat. Bila mana nak dibawakan bukti-bukti yang nyata. Maknanya bila nak tunjukkan bukti yang nyata. Nabi SAW tunjukkan pada mereka bukti bahawa Nabi SAW adalah pesuruh Allah SWT. Dibawakan segala tunjuk pada mukjizat supaya mereka beriman pada Allah SWT. Apa kata mereka? Qalu hadza sihrun mubin. Itulah dia sihir yang nyata. Nabi SAW tuan apa tak kena? Isra wal Mi'raj mereka kata sihir. Peristiwa belah bulan, Nabi SAW belah bulan tuan. Berlaku di Mina satu malam, puak-puak kafir Quraisy dicabar Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau benar kamu ni pesuruh Allah, tunjukkan kepada kami bukti. Nabi SAW angkat jari belah gitu. Sebelah dua, sebelah tu turun menghampiri hampir ke Jabal Nur yang ada Gua Hira. Puak-puak ni tengok depan mata mereka. Tapi mereka tak percaya, mereka tunggu pedagang-pedagang daripada Syam balik. Mereka tanya, kau satu hari ada malam tu ada nampak tak bulan terbelah dua? Dia kata, iyalah ada satu malam tu bulan terbelah dua. Apa cerita tu? Nampak? Dah tunjuk macam tu pun. Mereka kata sihir. Sehingga kan bila Nabi SAW baca ayat-ayat Al-Quran, mereka kata Muhammad sudah mula membaca mantra untuk mensihir penduduk Mekah. Nak bayangkan. Jadi hari ini Allah sengaja nak pulangkan paku-paku. Tu neraka depan mata kau tu kan. Tu sihir lagi ke? Tuan-tuan, puak ni besok depan Allah SWT tak berani jawab. Senyap gitu. Lalu kata Allah SWT, Islauha, masuklah kamu. Masuk ke mana? Masuk dalam neraka. Kena halau gitu tuan-tuan, puak-puak ni besok. Puak-puak berdosa ni besok depan Allah SWT. Satu sen tak ada nilai. Tak ada nilai. Kalau kita tengok kat dunia ni memain tuan-tuan, kereta, puak-puak besar. Kadang kita main kereta 2 kali baru sama panjang dengan kereta dia. Kita bawa kelisa tak? Parking sebelah kereta dia. 2 kali kelisa baru sama panjang kereta dia. Bayangkan tu punya hebat. Kasut dia pakai tu kalau kita hutang dengan Pakistan 6 bulan baru dia bayar. Contoh nak cerita mahal tu kasut tu. Cuma hebat nampak hebat. Tapi tuan-tuan depan Allah SWT besok tak ada nilai. Tak ada nilai. Islauha, masuklah kamu. Masuk dalam neraka Allah SWT. Lalu kata Allah SWT, fasbiru aw la tasbiru. Kamu sabar ke? Tak sabar ke? Sawaun alaikum. Maknanya, tuan, kejap lagi kau masuk neraka kan? Engkau kena bakar, engkau kena panggang.
Kalau kau sabar ke tak sabar ke dengan azab yang aku beri lepas ni, lepas kau kena ni, sama je, sawaun alaikum, tak ada beza. Tak ada beza pun. Sebab ini bukan dunia, ini akhirat, ini neraka. Kalau dunia lain dulu kalau kita sabar, Allah SWT akan beri kita pahala berkat kita sabar dengan ujian yang Allah SWT beri. Dan contohlah kita dulu hidup susah kan, sabar kita hidup susah. Lama-lama Allah SWT keluarkan kita daripada kesusahan. Mak, tu mana tu? Macam orang masuk penjara lah tuan-tuan. Bila masuk penjara kan, masuk penjara ada tempoh hukuman tertentu. Jadi kalau kita sabar, orang yang masuk penjara itu sabar menjalani hukuman sampai tempoh mereka akan keluar. Tapi ini neraka kata Allah SWT. Kau kena besok kau sabar, tak sabar pun sama. Sebab malaikat ni tuan-tuan kalau mengikut, kalau menyeksa dia tidak berhenti tuan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sebab tu kata Allah SWT, fasbiru aw la tasbiru. Kalau kamu sabar ke tak sabar, kau sawaun alaikum, sama. Kemudian kata Allah SWT, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ni balasan yang kau kena hari ni adalah sebabkan perbuatan kau masa kau hidup lagi. Mana Allah SWT nak tutup kunci mulut-mulut buat ahli neraka ni tuan-tuan. Sebab apa? Kalau tak sebut macam ni, besok habis semua disalahkan orang. Dia salahkan Tok Siak, salahkan Nazim Masjid, salahkan Tok Bilal, Pak Imam, jiran-jiran. Semua dia salahkan pasal tak ngajak dia pergi semayang. Padahal dia memang tak nak pergi semayang pun. Sebab tu kata Allah SWT, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ni kau kena bakar hari ni, kau kena panggang hari ni, yang kau kena azab hari ni. Bukan salah orang lain. Kau duduk atas dunia makan, kau buat apa? Berzina, main judi, minum arak, makan rasuah. Ni yang kau kena. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mereka masuk dalam neraka, mereka tak tahan dengan azab yang Allah SWT berikan kepada mereka. Lalu mereka cari jalan bagaimana untuk keluar daripada neraka, tuan-tuan. Banyak kali, tuan-tuan, mereka minta keluar daripada neraka. Tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan pernah sampai Allah SWT rakam dalam surah Az-Zukhruf. Bagaimana malaikat, mereka sebut dengan malaikat Malik. Minta supaya biarlah kami ni mati. Minta dengan Allah SWT, kami ni dimatikan terus lagi senang, puas hati. Daripada kami diazab seteruk-teruk ni. Daripada kami hidup macam ni tuan-tuan. Dia kata, mintalah supaya kami ni terus mati. Sebab hidup dalam neraka ni, la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Tuan-tuan nak kata mati tak mati-mati, kena azab ni. Tuan-tuan bayangkan air yang diberikan kepada ahli neraka ni. Ada yang dipanggil kalmuh. Kalmuh ni tuan-tuan, air minyak yang mendidih tuan-tuan. Kalau hamim, tembaga yang dicairkan. Bila tuang dalam mulut buat ahli neraka ni, terburai isi perut tuan-tuan. Habis segala-segala usus semua keluar. Bayangkanlah tuan-tuan, macam mana mereka nak hidup. Contoh kalau orang bunuh diri atas dunia ni kan, besok Allah SWT, dia bunuh diri atas dunia ni, terjun bangunan, contohlah. Besok di neraka Allah SWT akan buat satu bukit untuk dia daripada api neraka. Mana dia panjat gentung, sampailah hujung. Kemudian dia lompat, terjun, jatuh bawah tu, pecah kepala semua, cantum balik, naik balik. Begitulah seterusnya. Sampai bila-bila. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lalu mereka minta banyak kali nak keluar daripada neraka, tidak dapat keizinan daripada Allah SWT. Akhir sekali Allah SWT rakam dalam surah Ghafir ayat 49 dan ayat 50. Ya, bagaimana ahli neraka ni berjumpa dengan malaikat yang menjaga neraka. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Berkatalah mereka yang duduk dalam neraka Allah SWT ni kepada li khazanati jahannam, malaikat yang menjaga neraka jahannam. Apa kata mereka? Ud'u rabbakum yafif anna yawman minal azab. Boleh tak kau doa untuk kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kami ni dapat lega daripada diazab sehari pun jadilah. Kau lama-lama sehari pun jadi. Tak tahan dah azab ni. Hari-hari makin sakit, hari-hari makin pedih. Boleh tak kau doa untuk kami? Dia minta malaikat doa untuk dia. Malaikat jaga neraka untuk dia. Sebab mereka tahu, mereka kalau doa, Allah SWT tak terima. Lalu dia nampak, ni malaikat ni baik dengan Allah SWT, cantik, kita boleh guna kabel. Pasal dah biasa, mari atas dunia, sikit kabel. Minta kerja kabel, sampai anak sekolah pun kabel. Contoh. Jangan marah contoh, tuan-tuan. Jadi nampak malaikat ni baik dengan Allah SWT, minta, boleh tak tolong, minta malaikat doa. Allahu Akbar. Lalu kata malaikat, qalu
Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Tidak datangkah kepada kamu nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salam membawa bukti yang nyata. Mana yang marin masa kau duduk atas dunia marin, tak ada ke nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salam datang beritahu kau besok ni bila kau mati di akhirat ada neraka yang akan membakar orang-orang yang berdosa kepada Allah SWT. Tak ada kau. Tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk ayat 8, malaikat ni tuan-tuan yang menjaga neraka, sebelum nak campak ahli neraka masuk dalam neraka, ditanya dulu, alam ya'tikum nazir, tidak datangkah kepada kamu pemberi peringatan? Dulu marin kau hidup, marin tak ada orang kau beritahu kau. Nabi-nabi, rasul-rasul SAW tak datang kepada kau beritahu besoknya ada neraka akan membakar, akan bakar kau. Tak ada. Zaman-zaman kita ni dah tak ada dah nabi-nabi, rasul-rasul SAW. Masjid rumah kau marin tak ada ke tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ulama datang ceramah kat masjid kau beritahu besok kalau kau banyak dosa kau akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada kau. Tak ada. Ni rumah kau tu kan, TV rumah kau tu kan berlambak channel tu. Takkan tak ada satu channel pun channel agama yang cerita bab-bab neraka ni. Tak ada kau. Ni handphone yang kau banyak masuk pegang daripada kau pegang Quran tu. Tak ada ke dalam handphone kau tu, dalam grup WhatsApp kau yang berlambak tu? Tak ada kau. Tak ada ke orang share satu hari orang share tazkirah peringatan-peringatan? Tak ada. Tu media sosial kau tu, Facebook, Telegram, Instagram, kilogram apa semua tu kan. Tak melintas langsung kat orang kau. Ceramah-ceramah ustaz-ustaz ni pasal neraka, pasal syurga, pasal azab, tak ada. Kan jawab ahli neraka, qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna. Bahkan ada telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakazzabna, kami yang dustakan. Makin ada masjid rumah aku tu, Allahu Akbar. Kan? Hari-hari kuliah. Kan? Bukan kata hari cuti, hari biasa pun dia kuliah subuh. Tak ada sempat kuliah subuh. Lepas tu tengah hari pun kadang lepas zuhur ada kuliah. Maghrib ada kuliah. Lepas isyak pun ada kuliah. Main. Pening jatuh kasut masjid. Mikirkan bagaimana nak susun ustaz-ustaz ni. Bukan tak ada. Ada. Rumah aku tu. Daripada rumah aku tu. Bukan setakat duduk ruang tamu. Duduk dalam jamban dengan ustaz kuliah. Aku je tak datang. Fakazabna. Kami dustakan. Itu dalam handphone kami. Macam-macam orang share. Satu hari satu hadis. Aku tak baca. Media sosial. Macam-macam orang share. Video-video. Mintas bukan tak mintas. Aku tak tengok. Tu TV rumah aku tu ada. Channel TV Hijrah ada. Astro Oasis ada. Ada. Bukan tak ada. Aku je tak tengok. Aku tengok Gusti. Allahu Akbar. Sini muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga lah tuan-tuan. Bila mana malaikat tanya pada ahli neraka, lalu kata mereka, qalu bala. Bahkan ada. Tak jujur tuan-tuan, ahli neraka jawab. Tak jujur macam mana tuan-tuan, dalam neraka dah. Nak tipu pun tak ada faedah. Ada, bukan tak ada. Lalu kata malaikat, qalu fad'u, berdoalah kamu sendiri. Api doa sendiri. Kau ingat kerja aku doa untuk kau? Kau ingat aku ni macam masjid rumah kau marin. Nak buat tahlil, kau isi orang, kau beritahu jatuh kasut bagi duit sikit, buat makan-makan. Engkau tak nampak muka, anak bini kau pun tak nampak batang hidung. Orang masjid dah tahlil untuk kau. Kau ingat aku macam tu? Ni bukan masjid ni, masjid tempat lain. Kau ingat aku macam tu? Tak ada. Kau pergi doa sendiri. Tuan-tuan, malaikat, tuan-tuan, jaga neraka di mana dia cakap baik. Tak ada, tuan-tuan. Nabi SAW ketika mana peristiwa Mi'raj, dibawa menziarah neraka, lalu bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik tak senyum, tuan-tuan. Lalu tanya Nabi SAW kepada Jibril AS, wahai Jibril, siapakah itu? Jawab Jibril AS, itulah dia malaikat Malik yang tidak pernah senyum sejak neraka diciptakan. Mana keras ni ahli malaikat-malaikat jaga neraka ni, kena keras. Mana boleh melembik kan? Dan cakap pun tak ada baik-baik ni. Tak ada dia cakap minta maaf dia, nak kena bakar duduk belah kanan, yang nak kena panggang duduk belah kiri. Baik-baik, jangan jatuh. Tak ada tuan-tuan, ni neraka. Pergi doa sendiri. Kau ingat kerja aku doa untuk kau. Kerja aku nyeksa kau. Lalu jawab Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Sesungguhnya doa orang-orang yang kafir ni hanyalah sia-sia. Dengan jawapan yang Allah SWT beri ni tuan, maka putus harapan ahli neraka nak keluar daripada neraka dan mereka kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Simat yang dirahmati Allah sekalian. Waktulah tuan-tuan kita ni hidup atas dunia ni tuan-tuan, sentiasalah berusaha untuk mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala rakam dalam surah Al-Anfal ayat 4 di hujung sekali. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Bila dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, automatik kita akan dapat
wa rizqun karim, rezeki yang amat mulia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan peluang yang paling mudah yang untuk dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala ni tuan adalah bulan Ramadan yang kita dah tinggalkan ini. Sebab bulan Ramadan paling mudah untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ramadan adalah bulan maghfirah. Nabi SAW, man sama Ramadan dan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan agar segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebab tu kata ulama, nak bagi motivate diri kita ni supaya kita banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenangkan dosa kita yang banyak. Jangan fikirkan sangat bab ganjaran. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni dosa berkarung tuan. Dosa kita ni banyak yang belum tentu Allah SWT ampunkan lagi. Menangkan kalau ganjaran yang kira sangat. Pasal kalau ikut ganjaran memanglah sekarang ni kita memang macam tu tuan. Nampak hebat pergi masjid di balik kan. Kalau ikut hukum macam tu lah kita rasa kunci syurga kita pegang dah. Tuan-tuan, padahal kita lupa ni zaman-zaman kita dulu makin macam mana. Zaman-zaman agogo makin, zaman-zaman rok kapak makin. Jangan main-main, belum tentu Allah akan ampunkan dosa kita. Sekarang ni kalau tengok memang seram tak? Dengan jubah, dengan serban, dengan jangan mamas. Tak pasal tuan. Sebab tu kata ulama, kenangkan dosa kita yang banyak. Itulah untuk kita buat amal, untuk kita terus beramal. Kita banyakkan beramal demi kita dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, doakan saya supaya selamat pergi dalam pemusafiran saya, selamat pergi dan selamat pulang ke Nepal insya-Allah untuk buat korban di sana. Kemudiannya kita nak bantu umat Islam di Nepal ni tuan-tuan untuk kita beri makan dan sebagainya tuan-tuan. Dalam keadaan umat Islam di Nepal walaupun mereka minoriti dan mereka daif tuan-tuan, alhamdulillah cuma tidak ditekan oleh kerajaan. Nepal ni tuan-tuan diperintah oleh Hindu. Islam tak ramai, ada 41% sahaja. Mana daripada 31 juta penduduk Nepal tuan-tuan, ada tak sampai 1 juta pun umat Islam tuan-tuan. Dan mereka duduk dalam keadaan amat daif. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita akan berikan daging. Sana kena sembelih kebau tuan-tuan, tak boleh sembelih lembu. Pasal lembu ni kan Hindu kan, tak boleh dia. Hindu satu lembu tu Tuhan dia. Bangang tak. Beda macam mana tak. Jadi kalau siapa sembelih lembu ditangkap, dipenjarakan 12 tahun mandatory tu kan. Jangan main ni. Jadi sembelih kebau. Cuma berita baik dia kebau ni tak ada lain ke kocik. Semua kebau bapak besar kan. Jadi alhamdulillah lah. Kita bagi sambil-sambil kita bagi daging pada orang yang miskin. Kita belikan juga beras seorang penerima untuk 25 kilo insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT permudahkan urusan saya di sana dan Allah SWT permudahkan urusan tuan-tuan di sini untuk menjalani korban. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, saya mohon maaf dan ampun saya terkasar bahasa dalam menyampaikan kuliah sebentar tadi. Ada rezeki, ada umur, ada jodoh kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.